Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan dipermudahkan dalam segala urusan walau di mana jua anda berada. Pada kali ini, saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai topik pengurusan penasihatan murid. Sebagai seorang guru, kita turut berperanan dalam melaksanakan aktiviti berkaitan penasihatan kepada murid. Ini kerana seperti yang saya katakan dalam kuliah-kuliah sebelum ini, bahawa guru berperanan sebagai ibu dan ayah kepada pelajar apabila mereka berada di sekolah. Justru sebagai seorang ibu bapa, kita amat menginginkan yang terbaik buat murid-murid kita. Sehubungan itu, aktiviti penasihatan hendaklah dilaksanakan dengan baik dan berkesan, seterusnya dapat memberikan impak yang positif kepada murid. Untuk makluman para pelajar, terdapat 3 komponen utama dalam pengurusan penasihatan murid, iaitu yang pertama memberikan bimbingan, kedua memberikan penasihatan dan yang ketiga melaksanakan mentoring. Kita akan perincikan setiap satu komponen ini pada slide yang berikutnya. Komponen yang pertama dalam proses penasihatan murid ialah untuk memberikan bimbingan kepada murid yang memerlukan. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan konsep bimbingan? Misalnya, bimbingan dikatakan sebagai proses menolong individu mengarahkan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan menanggung akibatnya sendiri. Selain itu, bimbingan turut dikaitkan dengan proses menolong individu untuk memahami diri dan juga alam sekelilingnya. Dan ia turut dikaitkan dengan cara membantu orang lain atau dikatakan sebagai usaha menyediakan pengalaman membantu pelajar untuk memahami dirinya sendiri. Justru dapat disimpulkan bahawa bimbingan merupakan proses membantu individu bagi membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Justru proses ini hendaklah dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki peribadi dan pendidikan yang mencukupi untuk memberikan bimbingan tersebut seperti guru di sekolah. 3 ciri utama bimbingan iaitu pertama, ia bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, tetapi merupakan kegiatan yang tersusun, berterusan dan mempunyai arah tujunya. Sementara itu, bimbingan tidak memaksa seseorang itu mengikut arah yang tertentu, melainkan membantu atau menolong individu mengikut arah atau pilihan yang sesuai dengannya. Selain itu, bimbingan yang diberikan kepada individu memerlukan bantuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Komponen pengurusan penasihatan seterusnya ialah penasihatan. Kamus Dewan mendefinisikan nasihat sebagai ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan, mengesyorkan atau menganjurkan kepada seseorang tentang pelbagai hal. Selain itu, penasihatan juga merujuk kepada strategi menyelesaikan masalah tanpa memikirkan perasaan individu yang terlibat. Di samping itu, nasihat digunakan bagi menyediakan klien, dalam konteks ini murid, dengan maklumat baru dan berguna. 3 ciri utama penasihatan iaitu yang pertama, memfokuskan kepada masalah dihadapi individu dan bukannya individu berkenaan. Ianya berbentuk arahan atau suruhan daripada seseorang yang dianggap lebih berautoriti kepada seorang yang lain. Orang berautoriti ini adalah lebih berpengalaman, banyak pengetahuan, mempunyai kelayakan dan juga dalam keadaan tertentu mempunyai pengiktirafan. Selain itu, memberi nasihat adalah strategi yang paling cepat untuk mengatasi permasalahan dengan syarat nasihat itu meninggalkan kesan. Terdapat 5 fasa menjalankan proses bimbingan dan penasihatan,
iaitu fasa pertama ialah kesedaran guru sebagai pembimbing dan penasihat murid. Kedua, menguasai kemahiran asas bimbingan dan penasihatan. Ketiga, proses mengenali murid. Keempat, proses membimbing murid. Dan yang terakhir ialah fasa penilaian. Dalam fasa pertama, guru perlu mempunyai kesedaran bahawa mereka bertanggungjawab dalam membimbing dan menasihati murid. Hal ini sangat penting, khususnya guru yang mengajar murid berkenaan, kerana mereka lebih rapat dan lebih mengenali murid berkenaan berbanding guru yang lain. Selain itu, guru juga terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan, seperti memiliki kemahiran perkembangan personaliti, kemahiran melayan dan kemahiran mendengar, kemahiran lisan sama ada verbal dan juga bukan lisan ataupun non-verbal, kemahiran mengenal pasti pelajar yang bermasalah dan kemahiran asas teori dan teknik kaunseling dalam proses menolong. Sebagai contoh, dalam kemahiran melayan dan mendengar, guru perlulah memberi perhatian sepenuhnya kepada apa yang dinyatakan oleh murid, menunjukkan rasa hormat, minat dan mengambil berat terhadap murid. Barulah mereka akan meluahkan apa yang mereka rasa di dalam hati. Selain itu, guru perlulah memahami dengan tepat sesuatu mesej agar dapat memberikan cadangan yang berkesan, bersesuaian dengan masalah yang dihadapi oleh murid berkenaan. Dari aspek komunikasi, iaitu sama ada secara lisan dan bukan lisan, guru perlulah menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami, berkeyakinan dan menampakkan kemesraan. Contoh komunikasi lisan ialah seperti kemahiran menyoal, prafasa dan juga merumus. Sementara itu, kemahiran komunikasi bukan lisan misalnya seperti kontak mata, ekspresi muka dan intonasi suara yang sesuai. Fasa ketiga ialah proses mengenali pelajar. Untuk makluman semua, pelajar yang memerlukan bimbingan dan penasihatan ini dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Pertama, mereka yang datang secara sukarela. Kedua, mereka yang di bawah pemerhatian. Ketiga, mereka yang dikenal pasti sendiri oleh guru. Antara teknik atau kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk tujuan mengumpulkan maklumat tentang pelajar yang berisiko ini ialah menerusi temu bual, soal selidik, teknik sosiometrik, teknik autobiografi dan juga menerusi laporan kesihatan. Fasa yang keempat ialah fasa proses membimbing pelajar. Pelajar akan dibimbing menerusi 3 cara, sama ada secara individu ataupun secara berkelompok ataupun konsultasi yang melibatkan ibu bapa. Bimbingan secara individu sesuai dilaksanakan apabila terdapat murid yang memerlukan perhatian khusus. Dengan ini, murid ini akan merasakan dirinya diberi perhatian sepenuhnya oleh guru. Manakala bimbingan kelompok pula diberikan melibatkan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah yang sama, seperti program yang membentuk motivasi, kemahiran pelajar dan juga personal. Sementara itu, proses bimbingan bersama ibu bapa diberikan bagi kes-kes khusus yang memerlukan ibu bapa tahu situasi dialami oleh anak mereka. Berikut merupakan tahap-tahap dalam proses membimbing pelajar. Di tahap yang pertama iaitu membina hubungan, guru membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan selamat dengan pelajar agar perbincangan dapat dijalankan dengan lebih baik. Guru harus menerima pelajar seadanya, iaitu melalui penerimaan positif tanpa syarat dan ikhlas sehingga pelajar yakin bahawa guru adalah seorang yang boleh dipercayai. Tahap yang kedua ialah penerokaan.
Pada tahap ini, guru cuba membantu pelajar dengan meneroka permasalahan utama mereka melalui beberapa kemahiran tertentu supaya pelajar dapat memberitahu apakah masalah yang dialaminya dengan jelas. Tugas guru pembimbing ialah mendengar dan meneroka dengan teliti. Tujuannya untuk mendapat gambaran berkenaan masalah yang dihadapi oleh pelajar berkenaan. Tahap yang ketiga ialah mendefinisikan masalah dan membina matlamat. Dalam tahap ini, pelajar dan guru mengenal pasti apakah masalah utama yang menyebabkan pelajar berkeadaan sedemikian. Matlamat tidak akan tercapai seandainya masalah utama ini tidak dikenal pasti. Pelajar akan dibantu oleh guru untuk melihat apakah matlamat utama bagi mengatasi masalah dirinya. Tahap yang keempat ialah mengenal pasti alternatif penyelesaian dan merangka pelan tindakan. Dalam tahap ini, pelajar akan dibantu membuat alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang mereka alami dan membantu mereka merancang tindakan yang sesuai selaras dengan kemampuan mereka. Tahap seterusnya ialah melaksanakan tindakan yang dibincangkan dan membuat penilaian terhadap tindakan tersebut. Setelah pelajar mencapai matlamat dan objektifnya, maka hubungan bimbingan ini bolehlah ditamatkan. Fasa seterusnya ialah fasa analisis penilaian. Dalam fasa ini, guru menilai keberkesanan perhubungan bimbingan dan penasihatan yang dijalankan. Jika berjaya dibimbing, maka sesi berkenaan akan ditamatkan. Namun jika masih gagal mencapai matlamat, fasa boleh diulang dengan menggunakan teknik yang berbeza. Berikut merupakan perbezaan antara penasihatan dan kaunseling. Misalnya, penasihatan memfokuskan kepada permasalahan, manakala kaunseling memfokuskan kepada individu yang bermasalah. Penasihatan juga boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Namun yang paling baik ialah mereka yang berpengetahuan, berkemahiran dan berpengalaman. Manakala kaunseling dilaksanakan oleh individu yang bertauliah dalam kaunseling. Sementara itu, penasihatan merupakan tindakan yang dilaksanakan secara ad hoc dan berdasarkan kepada keperluan. Manakala kaunseling pula merupakan tindakan yang berstruktur dan bersistematik serta memiliki teknik-teknik khusus yang hanya boleh dilakukan oleh seorang kaunselor berdaftar. Dari segi masa pelaksanaan, proses penasihatan memerlukan masa yang singkat berbanding kaunseling. Selanjutnya, tindakan individu yang menerima nasihat tidak dipantau oleh penasihat, manakala individu yang menerima kaunseling dipantau secara berterusan. Etika dalam bimbingan dan penasihatan termasuklah menghormati murid. Guru perlulah menerima murid seadanya, tidak kira latar belakang mereka. Seterusnya ialah kerahsiaan murid. Guru juga perlu memelihara kerahsiaan apa yang dikongsikan oleh murid kepada mereka. Akhir sekali, dalam komponen pengurusan penasihatan murid ialah mentoring. Mentoring merupakan perhubungan berterusan antara individu ataupun mentor dengan individu atau sekumpulan individu yang dipanggil sebagai mentee dengan tujuan meningkatkan tahap profesionalisme mentee. Sementara itu, mentor ialah individu yang berpengalaman atau berpengetahuan dalam sesuatu bidang, manakala mentee adalah individu ataupun sekumpulan individu yang ingin maju dalam bidang berkenaan. Dalam konteks pendidikan, mentoring ialah gabungan melatih ataupun coaching, kaunseling dan penilaian mentor untuk membantu mentee mendalami perkembangan profesional. Proses mentoring melibatkan 4 fasa, iaitu yang pertama, menjalinkan hubungan,
Yang kedua, merundingkan persetujuan atau perjanjian. Yang ketiga, perkembangan profesional mentee. Dan yang keempat, menamatkan perhubungan. Dalam proses menjalinkan hubungan, mentor dan juga mentee perlu menggunakan masa yang sesuai untuk mengenali satu sama lain supaya timbul rasa saling mempercayai. Semasa fasa yang kedua, iaitu merundingkan persetujuan atau penilaian, mentor dan mentee sama-sama menjana persetujuan atau perjanjian yang perlu dilaksana dan dipatuhi oleh mereka semasa sesi mentoring. Perjanjian meliputi penyediaan jadual untuk sesi mentoring, mengenal pasti batasan serta cara dan teknik mentoring yang akan dijalankan. Dalam fasa perkembangan profesional mentee, kedua-dua mentor dan mentee perlulah menentukan matlamat mentoring, menjana senarai latih tubi dan aktiviti mentoring supaya matlamatnya tercapai. Manakala pada fasa menamatkan perhubungan, proses mentoring berakhir apabila matlamat tercapai dan selalunya dengan tahap pencapaian yang positif. Baiklah para pelajar, setakat itu sahaja perkongsian saya berkaitan topik pengurusan penasihatan murid. Rumusannya, untuk menjadi seorang pembimbing dan penasihat yang baik, anda terlebih dahulu perlulah memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakannya dengan berkesan, selain kesedaran mengenai peranan anda berkaitan hal ini serta rasa kasih kepada murid-murid. Dengan itu, sekian, terima kasih.